KPM. Tanah bertuah ini menjadi saksi. Ratusan wanita, ribuan lelaki gugur ke bumi, lantas diratapi. Gugurnya mereka bukan sia-sia, apakah percuma. Rebahnya wira-wira negara mempertahan maruah bangsa, menjulang martabat negara di petualang durjana yang sering menunggu albah rakyat jelata. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar adik-adik? Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM Menengah Rendah bersama saya Azuraina Sheikh Omar. Dan hari ini kita akan belajar subjek bahasa Melayu iaitu untuk adik-adik tingkatan 2. Siapakah cikgu yang akan mengajar kita hari ini? Jom sama-sama kita saksikan profil guru. Ya, kita bersama dengan Cikgu Akil. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zura? Zura sihat. Alhamdulillah. Cikgu pula macam mana? Alhamdulillah sihat Zura. Tengok Cikgu kan kemain handsome, kacak bergaya. Sekali tengok macam pramugara pun ada Cikgu. Ada je Zuranya. Okey, jadi kita tak berdua saja Cikgu. Kita ada betul. jurubahasa kita iaitu Cikgu Syabila dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Dan bersama kita cikgu ada adik-adik juga kan? Betul Zura, hari ini saya bawakan kepada semua bersama kita ada murid-murid, 4 orang murid Zura. Okey. Jadi boleh kita berkenalan bersama Boleh mereka. cikgu, saya pun dah tak sabar ni cikgu. Baiklah, yang pertama kita ada Nazhan. Ya, Nazhan boleh kenalkan diri awak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Nama Nazhan. saya Nazhan Zaini bin Rizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, itu Nazhan. Yang kedua, saya bawakan seorang pelajar India lelaki. Kita ada Mugesh. Silakan Mugesh. Alamak Mugesh. Tak dengarlah Mugesh. Kena unmute tu mic. Hai semua. Tak dengar Saya lagi lah Mugesh. cikgu. Oh dah dengar dah. Sekali lagi Hai Mugesh. semua. Nama saya Mugeshwaran, anak lelaki Shanmugam. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, seterusnya yang ketiga, kita ada Kaisara. Kenalkan diri awak, Kaisara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Batrisha Kaisara binti Muhammad Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Terima kasih Kaisara. Dan yang terakhir, kita ada Rogini. Rogini, kenalkan diri awak. Selamat sejahtera. Nama saya Rogini, anak perempuan Melu. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Hai. Okey cikgu, jadi kita sebenarnya pun dah tak sabar nak belajar Betul, Zura. mata pelajaran kita hari ini cikgu. Sama juga dengan adik-adik kita pun. Jadi silakan cikgu. Baiklah Zura, pada hari ini, topik yang akan kita pelajari Zura adalah kita boleh lihat ya, unit 20 iaitu Cintai Malaysia. Apa yang akan murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah belajar pada hari ini? Mari kita lihat. Baiklah, kita akan sentuh aspek seni bahasa iaitu standard kandungan 4.3 menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang. Yang mana pada hari ini cikgu akan fokuskan pada standard pembelajaran 4.3.2 iaitu menghasilkan sajak Zura. Daripada bahan rangsangan dan tema yang diberi berdasarkan pengalaman murid pada hari ini. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, pada akhir sesi pembelajaran, saya harapkan agar murid dapat menulis sajak dengan menggunakan teknik frame.
Apa itu teknik frame, Zura? Aha. Nanti kita akan belajar. Betul, cikgu. Baik. Yang kedua, murid dapat mendeklamasikan sajak dengan menggunakan teknik sabur. Apa pula sabur tu? Bukan Zura? sabar ke cikgu? Bukan, sabur ya, Zura. Nanti kita akan Okey. lihat. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 ciri penulisan sajak yang baik. Okey. Jadi Zura dah bersedia? Saya dah bersedia dari tadi, Murid-murid cikgu. di Google Meet dah bersedia? Ha-ha. Dan murid-murid di rumah dah bersedia? Jika murid-murid di dalam Google Meet sudah bersedia, berikan saya double thumbs up. Baiklah, kita nampak murid-murid kita dah bersedia. Jadi saya ke tajuk Kenali Aku. Sebelum saya teruskan lagi, Zura, pada hari ini, Okey. saya nak bertanya kepada murid-murid dalam Google Meet. Apa yang mereka faham tentang sajak? Jadi, ada tak mana-mana murid yang boleh berikan respon terbuka kepada saya? Bantu saya. Adik-adik kita yang mana tu? Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Kaisara. Pada pendapat saya, sajak ialah puisi yang menceritakan luahan hati seseorang. Baiklah, terima kasih Kaisara. Sajak, puisi luahan hati seseorang. Okey. Baik, saya minta lagi satu pandangan daripada murid lelaki. Siapa yang nak bantu saya? Silakan. Izinkan saya, cikgu. Silakan Mugesh. Bagi saya, sajak ialah satu penulisan puisi yang bebas. Okey, Mugesh menyatakan bahawa sajak ini, Zura, Aha. ialah penulisan puisi yang bebas. Betul Jadi ke, kita ada cikgu? dua jawapan Okey. dan mari kita lihat sebenarnya apa itu sajak. Mari, cikgu. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, seperti Kamus Dewan yang berada di hadapan Zura ini, jadi sajak ialah karangan berangkap atau puisi moden. Seni penulisan kontemporari iaitu pada masa kini Okey. yang mengarang kata dengan susunan yang indah untuk menyampaikan maksud-maksud yang tertentu, Zura. Faham. Ini menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, cikgu. Bagaimana pula maksud yang diberikan menurut Zakbar? Okey, jadi saya minta bantuan salah seorang murid kita yang berada dalam Google Meet untuk bacakan maksud menurut Zakbar. Silakan. Silakan. Izinkan saya membaca, cikgu. Ya, Nazhan. Silakan Nazhan. Menurut Zabah, sajak ialah karangan berangkap yang sudah melanggar ciri-ciri puisi konvensional seperti pantun, gurindam dan syair. Itu maksud yang diberikan oleh Zakbar, ya Zura. Betul. Sajak ini merupakan puisi yang dah melanggar ciri-ciri puisi konvensional. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu maksud menurut sastrawan negara pula. Sastrawan negara yang mana? Jadi bantu saya untuk bacakan. Silakan. Izinkan saya membaca, cikgu. Silakan Rogini. Menurut sastrawan negara Haji Saleh, sajak ialah bentuk strategi yang kental dengan muzik, bahasa dan kebijaksanaan penyair. Baiklah, menurut sajak yang diberikan oleh Muhammad Haji Saleh, Aha. sajak ialah bentuk sastra yang kental dengan muzik, bahasa dan kebijaksanaan penyair. Jadi berdasarkan pandangan murid dan 3 maksud daripada Kamus Dewan edisi keempat, Zakbar dan juga sastrawan negara kita, saya dapat ringkas atau rumuskan maksud sajak ini sebenarnya ialah apa, cikgu? puisi moden. Okey. Puisi moden yang berbentuk bebas, tidak terikat, kemudian perkataan dalam barisnya juga adalah bebas, rangkap, rima dan penggunaan katanya juga adalah bebas, Zura. Okey, baru saya faham, cikgu. Ya, jadi sekarang ni Zura, mari kita lihat murid-murid dalam Google Meet dan di rumah juga. Jom kita lihat sebentar, adakah perbezaan atau persamaan antara sajak dengan beberapa puisi tradisional. Jadi hari ini cikgu akan kongsikan 3 jenis puisi, iaitu yang pertama kita ada puisi moden sajak, Okey. yang kedua kita ada puisi tradisional pantun, dan yang ketiga kita ada puisi tradisional syair. Okey. Yang mana rima akhir, jika kita lihat, sajak ini berbentuk rima yang bebas. Di hujungnya kita boleh lihat ya, kita ada A, B, C, A. Seandainya kata ada A, B, C, D, E pun tiada masalah, Zura. Murid-murid di rumah pun boleh lihat nampak kita ada ta, kan, ru dan ta. Tetapi jika kita lihat pada puisi tradisional pantun, ianya terikat. Yang mana jika pantun sudah lumrahnya kita tahu A, B, A, B di hujung rima akhirnya, iaitu seperti contoh ta, kan, ta, kan.
Dan bagi syair pula, ianya juga terikat iaitu A. Jika ta, semua akan jadi ta. Jika Baik. si akan jadi apa? Oh. Jika si akan jadi apa Zura kalau syair? Jadi berterabur lah cikgu. Tak boleh dia akan jadi A. Okey. Okey, Jadi faham. seterusnya kita lihat dalam aspek bilangan baris dalam satu rangkap. Sajak ini bebas. Bilangan baris dalam rangkap sajak tidak terikat. Nak tulis 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, seberapa banyak pun boleh. Okey. Tetapi untuk pantun dan syair mempunyai ciri yang sama yang mana barisnya dalam satu rangkap mesti 4 baris. 4 cikgu ya? Ya, 4 dan terikat. Manakala kita lihat bilangan perkataan dalam satu baris pula, okey, yang mana sajak ini adalah tidak terhad. Sama macam saya cakap tadi, perkataan dalam barisnya tidak terhad. Contohnya, sejarah luka semalam membuatkan aku terjaga dari mimpi yang lena. Maksudnya di situ panjang 6 perkataan pun tiada Tak masalah. apa. Tak Okey, apa. doktor. Tetapi kalau kita lihat puisi tradisional, pantun dan syair sebaik-baiknya digalakkan 4 perkataan dalam satu baris ayat. Contoh kita lihat baris pertama pantun ini, terbang tinggi burung nuri. Berapa perkataan Zura? 4 cikgu. Betul. Murid-murid dapat saksikan juga ya. Dan kita tengok baris keduanya, hinggap sebentar di dahan pulasan. Juga 4. Juga. Dan tiada bezanya dengan syair jika kita lihat, wahai rakan dengar pesanan, buat pedoman sepanjang zaman. Bermakna 4 perkataan dalam satu baris syair tersebut. Okey, sangat jelas sekali penerangan dari cikgu. Dan saya rasa cikgu, apa kata kita berehat sekejap cikgu? Boleh. Boleh cikgu, adik-adik pun rasanya nak berehat sekejap juga kan? Okey. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.